Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor. Yang berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said, Ahli Parlimen Pengerang merangkap Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga merupakan Ketua UMNO bahagian Pengerang. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor, yang berhormat Datuk Jais, yang berhormat Datuk Hasni, yang berhormat Puan Hajah Asiah. Datuk Hasni dengan Hajah Asiah tu mana? Tak nampak? Ada, Hajah Asiah ada. Yang berhormat Puan Hajah Hamimah Mansur, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Penawar. Yang berhormat Datuk Syed Sis Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Tanjung Surat. Yang berbahagia Dr. Badrul Hisham bin Kasim, Pegawai Daerah Kota Tinggi. Yang berbahagia Tuan Haji Halim Hasbullah, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Johor. Ketua-ketua jabatan dan agensi peringkat pusat, daerah dan juga negeri dan juga daerah, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin UMNO bahagian dan parti-parti komponen yang turut hadir, penduduk-penduduk Felda Papan Timur, penerima-penerima hak milik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, sukalah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada pagi yang berbahagia ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan hadir di Felda Papan Timur buat pertama kalinya, sempena dengan majlis penyerahan hak milik tanah Sungai Ambuk yang berjaya untuk dikurniakan kepada lebih kurang 81 penerima pada hari ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih atas peluang dan penghormatan yang diberikan untuk saya menyampaikan hak milik ini. Dan saya ambil kesempatan ini juga untuk ucapkan berbanyak terima kasih khususnya kepada pegawai daerah Kota Tinggi dan juga kepada wakil-wakil rakyat dalam kawasan Pengerang ini, terdiri daripada ahli parlimen yang berhormat Datuk Seri Azalina dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang telah dapat menyusun dan menerima kedatangan saya sempena dengan lawatan kerja saya ke kawasan Parlimen Pengerang sehari suntuk pada hari ini. Lawatan kerja ini merupakan lawatan ke kawasan Parlimen yang ke-16 semenjak daripada masuknya tahun 2017. Dan di Johor kita mempunyai 26 kawasan parlimen. Dan Parlimen Pengerang merupakan kawasan parlimen yang ke-16. Dan kawasan yang terakhir yang saya akan lawat ialah kawasan Parlimen Pasir Gudang, kawasan saya. Jadi saya dahulukan semua kawasan orang lain. Kawasan saya last sekali. Masa tu mungkin dah habis peruntukan nak diberi. Dan hari ini saya amat gembira kerana sebagaimana kita sedia maklum, kawasan Parlimen Pengerang ini lebih terkenal sebagai satu kawasan yang menjadi tumpuan sebagai hub minyak dan gas. Tetapi dalam susunan yang dibuat untuk saya datang kemari,
dengan persetujuan pihak wakil-wakil rakyat dan juga disusun oleh pegawai daerah, mereka telah tentukan dalam lawatan ini saya tidak hanya berkunjung dan bertanya mengenai soal pembangunan hub minyak dan gas, tetapi mereka masukkan dalam jadual lawatan untuk saya berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sebagai penduduk dan masyarakat yang mendiami kawasan Felda. Jadi saya amat berterima kasih dan saya amat gembira kerana lawatan ini turut disusun saya berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan penduduk dalam kawasan Felda yang sememangnya selama ini menjadi pendukung dan memberi sokongan yang kuat kepada wakil rakyat dan juga kepada kerajaan, sama ada di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Dan sudah tentulah lawatan ini akan membolehkan saya untuk bukan sahaja bersilaturahim dengan tuan-tuan dan puan-puan, tetapi juga memberi peluang kepada saya mendekati dan memahami dengan lebih mendalam isu-isu dan masalah serta cabaran, termasuklah harapan yang terdapat yang dihadapi oleh masyarakat dan penduduk yang tinggal dalam kawasan Felda seperti Felda Papan Timur pada hari ini. Dan kehadiran ini sudah tentulah dengan sendirinya menzahirkan komitmen dan juga tumpuan kerajaan negeri terhadap apa sahaja isu dan masalah yang dihadapi oleh penduduk-penduduk Felda. Jadi tadi dalam taklimat, begitu juga dalam ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Wakil Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, maka ia menambahkan lagi kefahaman saya dan juga kerajaan negeri mengenai semua perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah sebagaimana yang telah dikatakan, berasaskan kepada kefahaman sebeginilah, maka kerajaan negeri telah bersetuju untuk membentuk satu jawatan kuasa bersama antara pihak Felda yang kebetulannya pengurusinya sekarang Tan Sri Syahrir Samad juga merupakan orang Johor, bersama-sama dengan wakil kerajaan negeri. Kita meletakkan dua exco untuk bersama mengemudi dan menjayakan jawatan kuasa ini, iaitu Yang Berhormat Dato' Asni Exco Luar Bandar dan juga Yang Berhormat Dato' Jaiz Sarde selaku Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan sudah tentulah antaranya yang akan kita beri perhatian untuk kita menyegera dan menimbang isu-isu soal-soal seperti permohonan tanah-tanah, hak milik yang sememangnya menjadi hasrat kerajaan negeri untuk memenuhi permohonan-permohonan tersebut, lebih-lebih lagi sekiranya permohonan itu merupakan permohonan yang lama seperti yang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan yang terlibat menerima tanah di Sungai Ambung. Tadi kita telah dimaklumkan tuan-tuan dan puan-puan telah meneroka tanah ini selama 25 tahun. Jadi kerajaan negeri kita memahami dan menyedari mengenai keperluan ini. Jadi atas sebab itulah kita mengambil kesempatan untuk menimbang seberapa segera yang boleh. Dan hari ini kita bersyukur kerana tuan-tuan dan puan-puan seramai 81 orang akan
mendapat hak milik tanah Sungai Ambok bagaimana yang telah lama ditunggu oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ucapkan tahniah. Dan kerajaan negeri berharap dengan itu tuan-tuan dan puan-puan akan terus menjaga, memelihara tanah-tanah ini dan berusaha untuk menjayakannya sebagaimana ianya diberi hak milik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya juga ingin maklumkan bahawa ada lagi beberapa kawasan yang sedang dalam pertimbangan kerajaan negeri. Dan ini insya-Allah akan kita maklumkan ia berada di peringkat yang terakhir untuk diputuskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Ada yang telah pun mendapat perakuan daripada PTG dan ada pun yang sedang dimuktamadkan senarai nama-nama pemohon. Dan bila telah diselesaikan di peringkat PTD Kota Tinggi, saya percaya akan dibawa kepada PTG untuk perakuan dan seterusnya untuk kelulusan daripada kerajaan negeri. Dan ini akan kita putuskan dalam tahun ini juga. Kalau tak salah saya ada 2 lagi kawasan yang kita akan putuskan, sama-samalah kita doa supaya ia mendapat kelulusan. Lebih-lebih lagi dengan sokongan kuat daripada wakil rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah permohonan tersebut akan kita luluskan untuk manfaat dan faedah penduduk dan masyarakat dalam kawasan Parlimen Pengerang. Dan ia juga melibatkan kawasan Felda. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada soal untuk kita memenuhi permohonan hak milik yang banyak yang kita cuba segerakan di seluruh negeri Johor, kerajaan negeri juga memahami satu daripada masalah yang dihadapi dalam kawasan Felda ini, iaitu soal isu tanah dan pembangunan rumah generasi kedua yang terdapat dalam skim Felda. Dan ini memang merupakan salah satu daripada perkara yang akan diberi perhatian oleh jawatan kuasa bersama Felda dan kerajaan negeri seperti yang telah saya nyatakan tadi. Dan kerajaan negeri sememangnya ingin bersama-sama menyelesaikan masalah ini, kerana memang menjadi hasrat kerajaan negeri bahawa dalam apa saja yang kita lakukan, akhirnya kita mesti mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Dan kerajaan negeri sedar bahawa salah satu daripada usaha kita boleh membawa kesejahteraan kepada rakyat ialah apabila kita dapat menjayakan hasrat permintaan rakyat untuk memiliki tanah ataupun rumah. Atas sebab itulah kerajaan negeri sentiasa beri perhatian dan menetapkan sasaran supaya setiap rakyat di Johor ini mampu memiliki rumah mereka sendiri. Kerana kerajaan negeri sedar tidak memberi sebarang makna jika pembangunan berlaku di sekeliling kita, tetapi kita tak dapat mengatasi soal rakyat ingin mendapat dan memiliki rumah sendiri. Rumah bukan sahaja menjadi satu kemudahan asas, tetapi rumah boleh dianggap sebagai sesuatu yang menjadi hak kepada setiap rakyat. Ia menjadi perkara yang perlu kita pastikan seolah-olah ia sebagai satu hak kepada setiap daripada kita yang ada di sini. Lebih-lebih lagi dalam soal sama ada kita memberi hak milik
ataupun kita mengatasi soal pemilikan seperti pembangunan rumah generasi kedua Felda, ataupun dalam soal kerajaan menyediakan rumah-rumah mampu milik yang turut akan kita bangunkan dalam kawasan Parlimen Pengerang pada hari ini. Semuanya itu adalah bertujuan bagi kerajaan negeri Johor khususnya, kita nak tentukan rakyat kita, masyarakat kita, setiap daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat tanah, yang mampu memiliki rumah, kehidupan mereka kehidupan yang bermaruah dan juga selesa. Itulah hasrat dan matlamat kerajaan negeri. Atas sebab itu kita segerakan proses kelulusan tanah-tanah. Atas sebab itulah kita beri fokus kepada soal rakyat boleh beli rumah dalam kemampuannya, supaya mereka memiliki rumah itu sendiri. Kerana kita hendak rakyat di Johor ini hidupnya bermaruah. Rumah itu, tanah itu milik mereka sendiri, bukan mereka menumpang, bukan mereka ini hidup secara haram ataupun melanggar undang-undang. Dan inilah yang menjadi matlamat, objektif dan hasrat kita. Dan dengan demikian sudah tentulah sebahagian daripada usaha kita untuk kita membawa kesejahteraan kepada masyarakat kita akan dapat kita sama-sama capai. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, tentunya soal-soal infrastruktur, soal-soal sekolah agama seperti yang telah dibangkitkan Yang Berhormat Hajah Hamimah tadi, memang betul. Perkara-perkara yang memang akan menjadi sebahagian daripada perkara yang akan dibincangkan melalui jawatan kuasa bersama ini. Dan saya dalam lawatan ke kawasan Parlimen Tenggara, saya turut dibawa melawat ke satu kawasan Felda, dan kebetulannya Yang Berhormat Tan Sri Syahril turut hadir. Dan secara umumnya kita telah berbincang dan telah bersetuju akan beberapa langkah dan pendekatan yang saya percaya kita perlu tunggu keputusan yang akan dibuat oleh pihak Felda bagi mengatasi perkara-perkara seperti soal infrastruktur dan sebagainya, parit, jalan, saliran yang sedang dihadapi di kawasan-kawasan Felda di seluruh negara. Dan ini termasuk soal penggantian sekolah agama yang dinyatakan tadi, yang mana dari segi kerajaan negeri, bagaimana saya terbaca satu surat pada tahun 2012 lagi, Jabatan Agama telah maklumkan kepada Felda bahawa jika memerlukan kerajaan negeri menyalur peruntukan dan mengambil tanggungjawab terhadap sekolah-sekolah agama yang terdapat dalam kawasan Felda, maka perlunya tanah-tanah di mana sekolah-sekolah ini terbina ataupun akan dibina, maka ianya perlu diwakafkan kepada pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan perkara ini turut dipersetujui oleh Yang Berhormat Tan Sri Syahril. Beliau akan mengusahakan supaya tanah-tanah yang terlibat diwakafkan kepada pihak majlis, dan apabila telah diwakafkan, insya-Allah permohonan sekolah agama seperti di Felda Papan Timur ini, yang kosnya tadi dimaklumkan sebanyak 2,500,000 telah pun diperuntukkan oleh pihak Felda. Maka yang bakinya, kalau kita boleh selesaikan soal mewakafkan tanah, insya-Allah dalam fasa ke-6 pembinaan sekolah agama, iaitu bermula tahun depan,
bagi Felda Papan Timur. Kalau tanah itu dah diwakafkan, insya-Allah kita akan masukkan sekolah agama baru untuk Felda Papan Timur tahun depan. Jadi berapa kos sebenar kita akan kaji. Jadi saya berharap mendapat kerjasama daripada pihak Felda untuk mewakafkan tanah sekolah agama itu untuk dimasukkan, untuk diberikan kepada pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, penduduk dan masyarakat Felda dalam kawasan Pengerang ini saya pasti merasai pembangunan yang begitu pesat yang sedang berlaku di sekeliling mereka. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan akan menerima hakikat bahawa kemajuan dan pembangunan itu tetap akan berlaku. Kita tidak boleh mengelak daripada pembangunan itu daripada tidak berlaku. Kalau tidak ada pembangunan, akan timbul masalah-masalah yang lain. Soalnya ialah bagaimana kita perlu mengambil manfaat daripada pembangunan yang sedang pesat berlaku di dalam kawasan kita pada hari ini. Dan dalam soal ini saya ingin mengambil kesempatan untuk menyeru kepada masyarakat Felda sama-sama memainkan peranan, memastikan supaya bukan saja kita tetapi generasi yang seterusnya daripada kalangan anak-anak kita, mereka bersedia dan mereka mengupayakan diri untuk mengambil peluang daripada pembangunan yang sedang berlaku pada hari ini. Kerajaan akan terus memainkan peranan sebagai pemudah cara, dan berjaya ataupun tidak kita mengambil manfaat, ianya bergantung kepada usaha kita mengupayakan diri. Maka di sinilah harus kita faham mengapa kerajaan menyediakan pelbagai tabung dan juga institusi latihan dan kemahiran yang sewajarnya direbut dan diambil peluang oleh masyarakat kita dan generasi penerus kita, supaya apa saja yang akan lahir daripada projek minyak dan gas dalam kawasan Pengerang ini, ianya boleh didapati oleh orang tempatan. Jika kita tidak bersedia untuk mengupayakan diri kita, kita hanya akan menjadi penonton. Pembangunan tetap akan berlaku. Atas sebab itulah saya berharap supaya kita sama-sama pastikan anak-anak kita, generasi penerus kita, mengambil segala peluang yang disediakan oleh kerajaan, sama ada peringkat negeri atau pusat, menghantar anak-anak kita sama ada menguasai ilmu, latihan dan kemahiran. Tanpa perkara ini, kita tak boleh mendapat manfaat daripada pembangunan tersebut. Tidak ada jalan pintas. Kita tak boleh mengatakan kerajaan mesti sediakan segala-galanya. Kerajaan yang baik adalah kerajaan yang membuka peluang. Hari ini kerajaan pusat, kerajaan negeri melalui wakil rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, mereka membuka peluang. Dan bukan itu saja, mereka bantu untuk membangunkan keupayaan supaya kita boleh ambil peluang itu. Jadi bersedialah untuk dilatih, bersedialah untuk menguasai kemahiran. Hanya dengan bekalan itu baru kita akan mendapat manfaat daripada projek-projek yang sedang
dibawa dalam kawasan ini. Jika kita tidak bersedia melakukan itu, jika kita tidak mengubah sikap, akhirnya kita akan hanya menjadi penonton, dan akhirnya manfaat pembangunan di Pengerang ini hanya akan dinikmati oleh orang luar yang bersedia untuk rebut apa yang disediakan untuk dalam kawasan kita. Jadi ia merupakan perkara yang kita tidak boleh elak. Kita mesti melakukannya. Kita mesti menggalakkan anak-anak kita, masyarakat kita untuk menguasai ilmu dan kemahiran. Apabila projek ini siap, sebanyak 8,000 lebih pekerjaan akan ditawarkan. Jika anak-anak Pengerang tidak bersiap sedia, orang lain yang akan dapat. Kerajaan buat projek ini bukan untuk mengenepikan orang Pengerang, tetapi untuk orang Pengerang dapat manfaat daripada projek ini. Masyarakat Pengerang juga perlu berusaha, dan usaha daripada masyarakat Pengerang ialah dengan mereka menguasai kemahiran dan mereka sanggup untuk mengikuti latihan dan sebagainya. Kita telah pun mempunyai beberapa anak-anak tempatan yang melalui program-program latihan dan kemahiran, dan hari ini rata-rata mendapat pendapatan antara lingkungan lebih 2,000 hingga 4,000 ringgit. Jika anak-anak kita hanya duduk dalam kawasan Felda atas nama generasi kedua, ketiga, tanpa buat apa-apa, kita tak akan mendapat pendapatan ataupun hasil yang lumayan yang ada seperti ini. Dahulu mungkin apabila negara baru merdeka, kita hendak bangunkan negara ini, rakyat tidak ada ilmu, pengetahuan dan sebagainya, maka dibuka kawasan-kawasan seperti Felda ini. Tetapi lama kelamaan tanah tidak mencukupi. Kita tidak boleh gunakan pendekatan di awal kemerdekaan bagi membangunkan rakyat sebagaimana kita buat ketika itu, kalau kita nak buat pada ketika hari ini. Pada ketika hari ini, kalau dahulu peluangnya meneroka tanah melalui Felda, tetapi pada ketika ini penyelesaiannya ialah mengupayakan diri mengambil segala peluang yang dilahirkan daripada pekerjaan-pekerjaan yang tercipta. Tak ada lagi skim pembukaan tanah besar-besaran macam dahulu, kerana tanah tak ada. Memang tak ada tanah. Kalau kita tak bersedia untuk mengubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di sekeliling kita, maka kita merupakan bangsa yang rugi. Kita tidak akan mendapat manfaat daripada pembangunan yang sedang berlaku. Kerajaan mesti membawa pembangunan ini, kerana pembangunan ini akan menyumbang kepada pertumbuhan berterusan negara. Jika negara tidak mendapat pertumbuhan yang berterusan, negara kita tidak mungkin boleh bersaing dengan negara-negara yang lain. Jika kita gagal bersaing dengan negara yang lain, negara kita tidak kuat, negara kita tidak berjaya. Sebagai rakyat, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan tak mahu menjadi rakyat kepada negara yang tidak berjaya, negara yang tak boleh bersaing dengan negara-negara yang lain. Hub minyak dan gas yang dipilih di kawasan Pengerang akan menyumbang kepada kebolehsaingan negara. Masyarakat di Pengerang sewajarnya berbangga kerana kerajaan pilih Pengerang untuk menjayakan hub minyak dan gas. Maka itu
masyarakat Pengerang mesti mengambil peluang, dan masyarakat Pengeranglah yang sewajarnya menggerakkan hub minyak dan gas yang terdapat dalam kawasan ini. Dan itu semua hanya boleh dilakukan jika masyarakat di Pengerang ini mengupayakan diri mereka, mengupayakan diri dengan latihan, kemahiran dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan. Jika ini dapat disusun dan jika ini dapat dilakukan, maka insya-Allah apa yang kita saksikan pada hari ini akan membuahkan hasil dan membawa kebaikan kepada semua, bukan saja kepada negara tetapi juga kepada negeri, lebih-lebih lagi kepada masyarakat Pengerang. Jadi inilah yang dapat saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pesanan saya, jika masyarakat Pengerang ingin menjadi masyarakat yang berjaya, dan saya pasti memang boleh berjaya, maka kita perlu memainkan peranan dan membuat perkara-perkara yang telah saya nyatakan tadi. Jadi sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih atas peluang dan kesempatan untuk saya turut hadir dalam majlis penyampaian hak milik tanah Sungai Ambok di Felda Papan Timur pada pagi ini sebagai permulaan kepada lawatan kerja saya ke kawasan Parlimen Pengerang. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua, dan insya-Allah kita akan terus bersama-sama membangunkan kawasan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.